Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahadi Selamat. Saya merupakan pelajar Open University Malaysia dalam bidang Bachelor Health and Science. Hari ini saya akan membentangkan slide yang berkenaan dengan mental health untuk bahagian sesi praktikal saya lah. Untuk mental health, saya telah memilih tajuk gangguan depresi major, iaitu major depression disorder. Untuk definisi, ia ini merupakan satu gangguan mood yang menyebabkan perasaan sedih dan hilang minat secara berterusan, dan ini juga disebut sebagai gangguan kemurungan klinikal, dan ini mempengaruhi perasaan, pemikiran, tingkah laku, dan boleh menyebabkan munculnya pelbagai masalah emosi dan fizikal. Okey, bagi tanda dan gejala bagi masalah depresi, mengikut Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder (DSM), bagi memantau pesakit bagi tujuan diagnosis MDD berdasarkan kriteria yang telah diberikan berdasarkan Alex Klein Research. Untuk pertamanya kita perlu menilai sama ada pesakit itu mengalami perubahan dalam kefungsian hidup sebelum ini, ataupun yang keduanya simptom mestilah berlaku dalam tempoh 2 minggu atau lebih, dan ketiganya sekurang-kurangnya satu simptom yang berlaku sama ada mood depresi atau kehilangan minat atau keseronokan dalam suatu aktiviti. Pesakit pula, bagi mendiagnosis penyakit ini, pesakit pula perlu mempunyai 5 atau lebih simptom seperti yang di bawah dalam masa 2 minggu ataupun lebih. Okey, simptom yang pertama adalah pesakit merasa sedih dan mudah marah sepanjang hari atau hampir sepanjang hari. Kemudian yang keduanya, pesakit kurang berminat dalam kebanyakan aktiviti yang diminati sebelum ini. Sebelum ini diminat, bila dalam keadaan ini dia kurang berminat. Untuk ketiganya, pesakit secara tiba-tiba hilang berat badan atau berlaku pertambahan berat badan atau perubahan selera makan. Maksudnya perubahan selera makan ini akan menyebabkan berat badan berlaku perubahan berat badan sama ada meningkat ataupun berkurang. Yang keempat, pesakit mengalami masalah untuk tidur ataupun tidur berlebihan dari kebiasaannya. Yang kelimanya, pesakit rasa kepenatan yang luar biasa, terlampau penat ataupun kekurangan tenaga. Yang keenam, pesakit merasa tidak berguna atau berasa bersalah mengenai sesuatu perkara yang biasanya tidak seperti yang beliau alami lah. Yang ketujuhnya, pesakit mengalami kesukaran dalam konsentrasi dan berfikir atau membuat keputusan. Memang tak boleh nak fokus dan ingatannya akan berkurang. Untuk yang ke-8, pesakit berfikir tentang ingin mencederakan diri dan punya niat untuk membunuh diri. Maksudnya ada idea untuk suicide lah. Okay, terdapat juga beberapa faktor yang menyumbang kepada peningkatan risiko kemurungan. Antaranya adalah seperti yang ditertera di sini. Yang pertama adalah ciri kepribadian tertentu seperti harga diri yang rendah dan terlalu bergantung. Yang keduanya, trauma atau peristiwa yang stres seperti pendarahan fizikal, seksual, ataupun kehilangan orang yang tersayang. Yang ketiganya, mempunyai keturunan punya sejarah penyakit mental. Memang keturunan ada beberapa keturunannya yang mengalami masalah mental, sama ada didiagnose secara formal ataupun informal, seperti bipolar disorder, alcoholism, atau ada sejarah mara membunuh diri. Jadinya yang keempat, masalah menjadi transgender ataupun masalah kecelaruan menjadi LGBT. Seperti yang terlihat, mereka ni mengalami masalah dan mengubah keterampilan diri dan mengalami kecelaruan. Untuk yang kelima, mempunyai sejarah gangguan penyakit mental seperti gangguan post-trauma stres atau anxiety. Biasa post-trauma selepas melahirkan anak pun boleh berlaku, dan anxiety. Untuk yang keenam, penyalahgunaan alkohol atau reaksi ubat-ubatan yang diambil. Dan ketujuh, mengalami penyakit kronik yang serius seperti kanker, stroke, penyakit jantung. Pesakit-pesakit seperti penyakit ini
Biasanya mereka mengalami stres atau depresi kerana terlalu memikirkan penyakit yang begitu serius, sehingga kan mengganggu kesihatan mental. Biasa sakit-sakit kronik ni di hospital mereka akan refer ke bahagian kaunseling lah, untuk sesi kaunseling lah, untuk penyakit yang dialami, bagi memberi support lah. Dan ke-8, mengambil setengah ubatan seperti pil tidur. Okey, bagi pemeriksaan status mental state examination, yang pertama sekali adalah penampilan dan tingkah laku. So dekat penampilan dan tingkah laku ni, dia menggambarkan penampilan dan sikap seseorang sakit tu. Dia akan menampilkan mood seseorang tu dan menggambarkan seseorang tu seperti mana. Dan keduanya adalah pertuturan. Pertuturan kita akan lihat dari segi kuantiti pertuturan, sedikit ke banyak ke. Biasa patient manic ni dia akan banyak pertuturan yang banyak, manakala yang bahagian sakit yang mengalami depresi biasa dia akan berkurang, pertuturan yang berkurang, kadar yang berkurang, kualiti yang sangat perlahan. Berbeza dengan pesakit yang mengalami ini. Untuk ketiga, mood dan mimik muka. Biasanya untuk masalah depresi adalah rendah dan mimik muka yang sederhana. Untuk pemikiran, kita tengok kita akan akses pemikiran seperti macam mana, rasional ke atau tak rasional. Untuk seterusnya, persepsi lah, tengok persepsi dia bagus ke tak bagus. Yang keenamnya kognitif lah, macam mana kognitif pesakit terhadap satu keadaan. Kemudian insight, iaitu kesedaran tentang penyakit. So kita tengok kesedaran pesakit tu, dia sedar tak situasi macam mana, apa yang dihadapi. Untuk setengah patient yang depresi, ada setengah pesakit yang mengalami insight yang bagus, maksudnya memang kesedaran yang baiklah dan ada niat untuk memperbaiki keadaan atau mengambil ubat sekiranya perlu. Dan yang ke-8 adalah penghakiman, maksudnya judgement dia. Bila kita memberi sesuatu situasi, macam mana judgement dia, adakah judgement dia betul ataupun sebaliknya. Untuk kajian kes saya mengambil satu kes Puan Z ni, nama dirahsiakan. Data peribadi adalah seperti berikut. Okey, Puan Z berusia 36 tahun dan seorang suri rumah, berkahwin dan mempunyai 2 orang anak, iaitu 9 tahun dan 6 tahun. Dan beliau dirujuk dari GP private, dari klinik private. Dan aduan yang telah dilakukan adalah dia merasakan tidak mampu untuk menghadapi situasi yang dialami. Untuk sejarah aduan, faktor pencetus, iaitu faktor kematian ayahnya lah secara tiba-tiba 6 bulan lepas. Beliau pula tinggal bersama ibu yang suka mengkritik, dan Puan Z juga mengalami masalah tidur, insomnia. Dan bila tidur ni pula tidur yang tidak berkualiti ataupun tidak mencukupi. Mengenai mood pula, untuk Puan Z mengalami mood yang rendah dan kurang selera makan dan mempengaruhi berat badan juga menurun 2 hingga 3 kilo. Puan Z juga kerap bertengkar dengan suami dan mudah terganggu dengan anak-anak beliau. Kemudian Puan Z pula menghadapi mengalami anhedonia, maksudnya dia tidak merasa keseronokan apa-apa yang dilakukan sebelum ni yang memberi keseronokan pada beliau. Puan Z juga mempunyai memori dan daya konsentrasi yang lemah. Dan seterusnya, Puan Z juga mempunyai idea-idea untuk membunuh diri. Dan pernah satu kali beliau mengalami impulsif dengan pengambilan ubat-ubatan berlebihan, overdose. tanpa disedari. Beliau pula pernah mengalami serangan panik sebanyak 1 kali. Yang pertama ni semasa beliau mengambil ubat-ubatan yang berlebihan. Yang keduanya semasa beliau berada di pasar raya. Beliau merasakan peluh-peluh, royal, palpasi atau takut untuk mati. Okey, untuk sejarah psikiatrik lalu, beliau mengalami depresi sebelum ni selepas kelahiran anak pertamanya yang berumur 9 tahun sekarang ni, dan dirawat dengan ubat dan kaunseling lah.
Untuk sejarah perubatan dan ubat-ubatan lalu, Puan Z ni mengidap penyakit asma dan membawa inhaler salbutamol yang digunakan 2 kali seminggu. Untuk sejarah keluarga Puan Z ni mempunyai ibu yang mempunyai masalah cemas, cepat cemas tanpa sebarang tanpa sebarang diagnosis yang formal tanpa dia dapat rawatan yang formal, dibawa ke hospital. Manakala ayahnya pula telah meninggal dunia 6 bulan yang lalu. Puan Z sangat rapat dengan ayahnya yang sangat memahami keadaan dan situasi yang dialami, yang sangat memberi suportif kepadanya Puan Z mempunyai 3 orang adik-beradik. Manakala sejarah pesakit keluarga, sepupu ibu Puan Z mengalami depresi dan ibu Puan Z juga mengalami masalah cemas tanpa rawatan. Untuk sejarah perubatan keluarga, ayah Puan Z ni meninggal disebabkan masalah jantung dan manakala atuknya pula mengalami masalah stroke. Manakala sejarah pribadi, Puan Z mempunyai perkembangan yang normal semasa zaman kanak-kanak dan menjadi ibu dalam masa yang singkat. Dan bertanggungjawab, Puan Z bersikap bertanggungjawab pada adik dan yang selalu menjadi harapan kepada ibulah, menggalas tanggungjawab untuk adiknya dan berbanding abangnya yang lebih sibuk dengan pembelajaran serta kawan-kawan. Untuk sejarah psikososial, Puan Z ni pernah lakukan seks pertama pada umur 16 tahun ketika bersama dengan teman lelakinya. Kemudian Puan Z bertemu suami dia di usia 22 tahun dan berkahwin pada umur 24 tahun. Masa perkahwinan beliau telah mengandung anak pertama 8 bulan. Kepribadian primorbid, Puan Z ni serupa seorang yang sangat periang. Untuk pemeriksaan keadaan mental, memek muka cemas, migil, kuku, menggigit kuku, Puan Z suka menggigit kuku dan bermain dengan cincin perkahwinan serta suka mengentak bibirnya. Untuk ucapan pula tidak lancar dan volumenya sangat rendah Untuk umur Puan Z adalah umur rendah. Dengan pemikirannya cemas yang berulang dan idea yang berlebih-lebihan. Dan kalau persepsi tiada halusinasi. Untuk khayalan pula dia tiada masalah. Untuk fungsi kognitif, daya konsentrasi dan daya ingatan yang lemah. Kefahaman tentang penyakit ini saja mempunyai kesedaran yang baik, malu dengan serangan cemas yang dihadapinya dan bersedia sekiranya perlu mengambil rawatan ubatan. Untuk diagnosis pula, Puan Z mengalami gangguan depresi major dan untuk rawatan Puan Z pula adalah rawatan psikoterapi. Rawatan psikoterapi maksudnya sokongan ataupun dorongan yang diberikan oleh psikiatris. Kemudian Puan Z juga telah diberi dengan ubat-ubatan antidepresi. Dan Puan Z juga kita telah beri dia campuran psikososial dan fizikal. Untuk psikososial kita bantu Puan Z untuk dia bersosial dan dari segi termasuk pekerjaan, dapat pekerjaan yang baru dan memberi kata-kata semangat untuk dia bersosial bagi mengurangkan situasi depresi yang di samping mengambil ubat-ubatan bagi mengurangkan masalah depresi yang dialami. Okey, sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.